Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah maghrib pada malam ini, dan pada malam ini kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi kita sambung semula kitab Al-Halal wal Haram yang kita tinggalkan sebelum Ramadan 2 bulan lepas. Jadi kita sambung muka surat 379, masih dalam perkahwinan dan kehidupan berkeluarga. 379, tajuk dia suami isteri mestilah bersabar atas kerenah pasangannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, suami isteri, sama ada suami ataupun isteri, itu rukun dalam rumah tangga. Mesti ada suami, mesti ada isteri, ada ibu, bapa, anak. Kalau nak yang kata hidup sampai ke syurga, doa kita masa dia berkahwin dulu, mudah-mudahan jodoh berpanjangan, kekal sehingga ke anak cucu. Itu sikit tu. Hari ini orang tambah kekal sehingga ke jannah. Bukan sekadar kekal sehingga anak cucu, bahkan sampai syurga. Maknanya kalau anak cucu sahaja, atas dunia pisah. Nanti di akhirat suami masuk syurga, isteri masuk neraka, boleh jadi pisah sana. Ataupun isteri masuk syurga, suami pula masuk neraka, pisah pula sana. Sebab doa dia hingga ke anak cucu. Jadi kita doa hari ini sampai syurga, jangan berpisah sampai syurga. Mana dua-dua boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang atau mudah, kita dia payah. Nak masuk syurga tu payah dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, nak kekalkan pula suami isteri masuk syurga tu lagilah payah. Nah, lagilah payah kalau kita tidak memiliki ilmu, lebih-lebih ilmu berkaitan dengan perkahwinan, nikah kahwin ataupun kehidupan tanggungjawab suami isteri. Jadi suami pun tak tahu tanggungjawab dia tak mana, kewajipan dia hak mana, isteri pun tak tahu, memang sukarlah untuk bersama-sama dalam syurga. Nah, baik, tengok apa kata ulama-ulama kita. Untuk nak kekal sampai ke syurga, satu saja yang dia kena jaga, bersabar. Mestilah bersabar di atas kerenah pasangannya masing-masing. Semua manusia ada perangai, suami ada perangai dia, isteri ada perangai dia. Masa bercinta tu kena sikit-sikit ya tuan-tuan. Nah, kena sikit-sikit ya perangai. Dia nak kena perangai, dia kena duduk sekali. Kita sama-sama kita pun kita tak kenal sangat perangai. Jumpa di masjid sahaja, jumpa di kedai kopi sahaja, bukan kenal sangat. Nak kenal, kena pergi musafir sekali. Nah, pergi yang mana-mana, seminggu, 2 minggu, pergi buat kumpulan, pergi duduk di hotel, pergi makan, tengok kerana masing-masing macam mana. Kita akan kenal kawan-kawan kita bila kita duduk sekali, duduk satu bilik, duduk katil. Dalam bilik kita ada yang katil yang sama, katil double reka. Nanti kita pergi makan, tengoklah perjalanan kita pergi ziarah mana-mana seminggu, kita akan kenal perangai masing-masing. Itu baru seminggu.
Nikah bukan seminggu, nikah seminggu ni nikah kontrak tak boleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, nikah ni dia akan, kalau boleh nak sampai matilah dan sampai masuk syurga. Jadi nak kenal tu selepas nikah. Sebelum nikah kita kenal sikit-sikit saja, dia tak boleh kenal semua. Lepas nikah baru kita kenal. Lepas nikah kita kenal, sabar. Kita tak boleh cerai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kesalahan isteri yang tak sampai peringkat boleh cerai, jangan cerai. Suami yang suka menceraikan isteri, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa sebab lah. Dan isteri pun tak boleh mudah-mudah nak minta cerai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia kena ikut kata-kata orang baling. Go ahead. Nabi dah nikah dah, go ahead. Nak jalan. Dalam perjalanan itulah kita perlukan kepada sabar. Dan sabar ni memang payah lah. Sabar ialah kita menahan kemarahan pada benda yang kita tak suka, tu sabar. Allah dah sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya sahaja orang-orang yang sabar itu Allah akan sempurnakan pahala dia tanpa hisab. Pahala sabar tak sama dengan pahala biasa yang 10 ke 700 tu lain. Yang Nabi sebut al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebajikan yang kita buat akan dibalas dengan 10 kali ganda. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sehingga 700 kali ganda. Itu biasa. Tapi sabar dia tidak ikut skema itu. Tidak ikut skema itu, dia akan disempurnakan. Banyak mana? Hanya Allah yang tahu, kita tak tahu. Dia pahala sabar tak ikut skema 10 ke 700. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab apa? Sebab dia susah. Sabar dengan benar didahulukan sabar. Dalam surah Ali Imran, was-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Di antara ciri-ciri ahli syurga tu didahulukan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Baru datang as-sadiqin, orang yang benar. Baru datang lepas itu al-qanitin, yang taat. Dia sabar nombor satu. Sebab dia susah nak dilakukan. Jadi kena sabar banyak-banyak lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam mengharungi cabaran gelombang rumah tangga selepas dia dah berkahwin. Baik, seorang suami, kita fokus pada suami dulu. Suami ialah Encik Nasir, Pak yang tahu. Seorang suami gelak tu anak dia. Mestilah bersabar. Encik Nasir lah, bersabar banyak-banyak terhadap kerana isterinya. Semua orang ada isteri dan semua orang ada kerana masing-masing. Cuma teruk tak teruk. Sebab tu dah tak nak nikah. Tak nak nikah, hidup membujang lagi bagus. Pung sana, cung sini, pung sana, pung sini. Ikut suka hati nak pergi. Rasa nak pergi Turki, cung Turki. Tiba-tiba duduk Turki. Rasa nak pergi Mekah, Mekah. Rasa nak pergi Madinah, Madinah. Tak rahat. Hidup dia tidak ada ikatan dengan sesiapa. Duit dia masuk, dia seorang guna. Tak payah nak bagi nafkah pada apa-apa. Hidup seorang-seorang, boleh pergi mana-mana. Bila menikah, kehidupan sudah diikat dengan tanggungjawab. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka tak boleh buat perangai macam zaman muda ataupun zaman kita single dulu. Kita ada tanggungjawab. Dan kalau kita dapat isteri yang elok, alhamdulillah. Nabi sebut fazfar bizatiddin taribat yadaka. Pilih isteri yang ada komitmen dengan agama, kamu akan bahagia dunia akhirat. Hang pilih cantik, hang pilih kaya, hang pilih keturunan, Nabi tak jamin. Nabi jamin satu, fazfar bizatiddin. Pilih perempuan yang ada komitmen dengan agama. Dia jaga agama maksudnya. Taribat yadaka, kamu akan bahagia dunia akhirat. Macam tu saja. Jadi pilihlah isteri macam tu, bukan berdasarkan yang lain daripada itu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jika dia mendapati, suami itu mendapati ada sesuatu kelakuan daripada isteri yang tidak menyenangkan hati suami, memang dia akan ada. Dia akan ada hak dia buat kita tak suka. Suami hendaklah sentiasa ingat bahawa isterinya itu adalah seorang yang lemah. Isteri kita tu perempuan, dia bukan lelaki.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Nabi pesan lama dah, istauzu bin nisa. Kamu pegang amanah kamu dengan seorang perempuan yang Allah pikulkan amanah pada kamu, dengan kita sentiasa menasihati dia dengan lemah lembut. Walaupun kita ni macam undertaker, kita ni kat luar rumah kita ni macam undertaker. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam rumah jangan jadi undertaker. Jangan saya nah. Luar rumah boleh pantang sigung tahu sigung. Sigung kat gini, tu sigung. Kena sikit, hui. Dia mula, dia tegur silat. Dia tak boleh langsung ditegur. Dia kira nak melatah. Dalam rumah buat macam tu jangan nak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab dia perempuan Nabi tak istausu bin nisa. Hati-hati dengan perempuan ni ya. Dia amanahkan oleh Allah kepada kamu. Nak ubah mereka kena lemah lembut, dia tak boleh kasar. Kalau kita guna jenis lelaki kita untuk ubah isteri kita, memang akan patah, hancur lebu. Nabi sebut fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ini bukan cerita-cerita lawak. Bukhari Muslim ranking nombor 1 hadis. Selepas Quran dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Nabi sebut fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Sesungguhnya perempuan itu dicipta daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja minad dhila'i a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, nak tahu mana atas, pergi tengok aku tak tahu. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu cuba nak betulkan dia, hak bengkok tu kita cuba nak betulkan dengan keras, kasartahu, kamu akan mematahkannya. Dia akan jadi patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu tinggal tak kata apa-apa, tak tegur apa-apa, tak nasihat apa-apa, dia akan jadi lebih bengkok. Dia bengkok. Nah, bila dia tak betul, dia pernah bengkok, memang tak betul dia berawal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka kita kena cuba betul cara lembut. Cara lembut setakat mana boleh kita cuba kita tekan elok-elok sikit-sikit lah. Kalau kita pak gitu dia akan patah. Kalau kita tak buat apa-apa, dia lagi bengkok, lagi teruk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itulah perempuan. Nak menikah haram. Ayuh haram nak nikah. Tak berani. Umur apa lah? 16 tak boleh. Dia kena 18. 18 bawah jangan kata apa. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita nak kuat, dia kasar, dia akan patah. Kalau kita biar tak kata apa-apa, tak tegur langsung, biar pergi mampus hang, ialah gitu. Dia tak boleh. Kasar tak boleh, tak tegur langsung tak boleh. Apa pun awsatuha. Nah, sudah kesederhanaan. Nabi sebut fastausu bin nisa. Mula dengan istausu bin nisa, akhir dengan fastausu bin nisa. Jadi tegurlah perempuan, nasihatlah perempuan kita cara lemah lembut, bukan dengan cara kasar. Kalau kita nak hidup tu berpanjangan dengan dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau teruk sangat, kita akan mengaji dalam bab talak, bab cerai nanti, sunat diceraikan. Teruk sangatlah sunat menceraikan isteri yang berperangai buruk. Mana kalau kita cerai dapat pahala, kalau kita tak cerai pun tak berdosa, tapi kita kena tanggunglah kerana dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sepatutnya dia sentiasa mengingati. Itu sepatutnya bagi suami sentiasa mengingati segala kebaikannya isteri, di samping keburukannya, dan memandang budi baiknya yang banyak di samping keaibannya yang sedikit. Kalau kita nak cari aib, nak cari salah, mesti jumpa. Siapa pun, tidak ada manusia yang selamat daripada kesalahan. Kalau kerja kita mencari keaiban orang, kesalahan orang, kita pasti jumpa. Walaupun Tok Imam balutan serban 15 balutan sekalipun, kita akan jumpa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab itu kita tak disuruh untuk mencari keburukan dia, mencari keaiban dia. Kita disuruh menutup kalau dia ada keaiban. Cari kebaikan dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam banyak-banyak hak dia buat,
Mungkin 2-3 perkara yang kita tak suka, tapi banyak perkara lagi yang kita suka. Kenapa kita fokus kepada perkara yang kita tak suka daripada perkara yang kita suka? Bagaimana kita buat satu penilaian pada isteri kita kalau macam tu. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tengok hak baiklah. Sebab yang baik itu lebih banyak daripada yang buruk. Baik, dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu ayya la yafruqu ay la yubghidu mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha ghairah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seorang mukmin, yakni suami berimanlah, nah, suami hak sempurna iman. Al-mukmin tu suami hak sempurna iman. Kalau suami tu tak sempurna iman, dia masalah. Sebab Nabi sebut akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang iman dia sempurna, akhlak dia baik. Mukmin iman sempurna, akhlak dia baik. Wa khiyaruhum wa khiyarukum linisaihim. Dan lelaki yang paling baik untuk isteri dia, maka dia dikira mukmin yang sempurna. Kalau suami yang suka pukul isteri, yang suka marah isteri, dia bukan seorang mukmin yang sempurna. Hak ni Nabi sebut. Nah, Nabi sebut mukmin yang sempurna. Seorang mukmin suami tidak boleh membenci mukminah isteri dia. Jika dia tidak suka kepada sesuatu perangainya, dia tentu rela kepada perangainya yang lain. Nabi sebut dah. Nah, kalau tak suka satu perangai, ada banyak lagi perangai yang kita suka. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, saya sebut sebelum daripada ini, di antara kelebihan orang perempuan mempunyai kekuatan lidah. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tuan-tuan jangan bergaduh dengan isteri dengan lidah. Kita tak akan menang. Di situ kekuatan dia. Nak hilang kekuatan dia mudah saja. Tuan-tuan malam ni potong lidah dia, selesai. Balik buat sungguh, tanggung sendiri masuk dalam. Aku melawak. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, jangan potong lidah. Dulu ada masa saya sekolah rendah dulu. Masa tu duk dengar dah, dulu panggil kaset. Lepas kaset tu CD lah, ni kaset CD melayang dia. Nah, tak ada yang YouTube hari ni. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, dengar kaset ustaz, seorang ustaz, saya tak nak sebut nama dia, orang Selangor. Ceramah sudah, pompang. Di antara ceramah dia kata, tuan-tuan, jika sekiranya tuan-tuan balik rumah pada malam ini dan isteri tuan-tuan suka berleter, popeng, ambil gunting lidahnya. Lepas tu dia kena panggil dengan jakim. Aku cerita dah, aku melawak. Dia tak cerita, dia melawak, dia ingat sungguh. Dia mengelirukan orang awam lah. Nak takut ada geng-geng apa akal atau apa juga, dia balik gunting sungguh, jengkreng. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tak boleh nak gunting. Lidah tu dia perangai asal. Nah, tak boleh gunting. Kita nak kena betul je lah. Nah, kena nasihat dan sebagainya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau itu di antara hak lelaki tak apa suka. Lelaki dia tak apa cakap banyak. Dulu saya dah cerita dah, satu kajian dibuat di UUM tak silap. Seorang profesor perempuan buat kajian tentang percakapan lelaki dan perempuan, perbezaan dia di mana. Dapatan kajian dia, perempuan bercakap sebanyak 20,000 patah perkataan sehari, berbanding dengan lelaki bercakap hanya 8,000 patah perkataan sehari. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu satu realiti yang buat kajian. Yang buat tu bukan lelaki, profesor perempuan. Jadi mungkin benar sebab dia memang lebih banyak cakap daripada lelaki. Dan itulah kekuatan dia. Dia tidak ada kekuatan pada tubuh. Tidak ada kekuatan pada tubuh. Nak angkat dia geh 15 kilo pun tak lepas. Takkan ni Cik Nasir angkat ke, isteri Cik Nasir angkat geh 15 kilo. Kan Nabi patah tulang. Cik Nasir lah. Cik Nasir sebelah tangan. Tengok hidung tahu. Baik, tuan-tuan dan muslimat, ke segi tubuh dia tak kuat. Kita pan sekali je tu. Tu Cik Nasir. Tapi ada kadang-kadang dia buat dari kita lah. Kalau dia besar, kita kecil, dia besar, kita jengkring itu.
Tapi lidah jangan lawan. Agak kita duduk petikan lidah dengan dia, nampak sampai 5-6 minit dia tak apa nak berhenti, stop, buat senyap sudah. Bukan kita kalah, bukan kita takut, kita tak nak gaduh. Kalau terus duduk gaduh dengan dia, tak lagi habis. Nah, takut cabut steering. Tengah buat kereta, baru cabut steering, kita naik. Senyap sudah. Senyap buka radio ke apa, tak tahu. Dia tak boleh teruskan. Sebab dia tak akan mengalah, itu sifat dia. Dia kuat pada lidah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Masuk kelas pun kalau nak dengar hak cakap banyak, cikgu perempuan. Tu. Tengok dia angguk dia. Hak lelaki tak cakap banyak. Nah, hak perempuan sakit dia beletir saja habis. 20 minit beletir saja. 10 minit yang mengajar. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati macam tu. Jadi kena sabar. Tahanlah telinga tu, biar pilah. Hak lain dia elok, dari segi makan minum kita dia jaga, dari segi pakaian kita dia basuh, dia iron, dia jaga. Rumah kita balik bersih. Okey. Biar pi popek-popek tu. Hak tu masalah gitu. Hak lain okey, tak ada masalah. Jadi tengok hak baik dia buat. Hak tak apa nak elok tu kita PM tepi dulu. Macam itulah kita nak hidup dengan suami isteri, nak tahan lama, itu petua dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, petua daripada siapa? Bukan daripada orang tua-tua, bukan daripada nenek moyang kita. Petua daripada Nabi Muhammad SAW. Seorang mukmin, yang suami, tidak boleh membenci mukminah isteri dia jika dia tidak suka kepada sesuatu perangai, tetapi dia tentu rela kepada perangai yang lain. Ini petua ataupun fatwa daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis dia. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Baik, itu petua untuk suami dia kena banyak sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anshiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, pergaulilah isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Isteri-isteri itu bukan kata kita banyak isteri dah. Ramai lelaki, maka tiap lelaki itu ada isteri, dia kata isteri-isteri lah. Itu maksud dia, bukan menikah ramai situ. Pergaulilah isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Maka jika kamu membenci mereka, maka semoga sesuatu yang kamu membencinya itu justru Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Baik, Allah sebut ni, ini Allah yang sebut. Firman Allah tadi hadis Nabi. Nah, ni firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah isteri-isteri kamu dengan cara yang baik. Ma'ruf ni cara baik, walaupun kita tak suka. Ma'ruf lain, al-hub wa al-mawaddah lain. Mawaddah ni cinta. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia pergi sampai ke hati itu cinta. Dia kait dengan hati itu cinta, mawaddah warahmah. Ma'ruf dia tidak ada kaitan dengan mawaddah warahmah. Dia kaitan dia buat lain, walaupun kita tak suka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihil ilmu. Jika sekiranya ibu bapa kamu yang kafir, kalau anak masuk Islam, ibu bapa dia masih kafir, dia suruh kita kembali kepada kafir, sembah berhala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma, Quran sebut surah Luqman. Jangan kamu taati suruhan ibu bapa untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sebut apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan kedua ibu bapa kamu yang kafir itu, walaupun dia suruh kamu sembah syirik dengan aku, tapi kamu tetap kena bergaul dengan mereka ma'rufan, secara ma'ruf, buat baik. Maknanya walaupun kamu tak suka. Tak sukalah mak saya kafir, dia suruh saya sembah kembali kepada kafir. Memang tak suka, tapi walaupun tak suka, teruskan buat baik. Ma'ruf ialah buat baik semata-mata, walaupun benda tu kita tak suka. Itu kalimah ma'ruf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bahasa Arab dia ada kalimah-kalimah dan makna-makna dia sendiri yang kita nak kena bezakan antara satu sama lain. Kita tak cinta pun pada dia, tapi kita nak buat baik pada dia, tak ada masalah. Mungkin satu ketika cinta itu hilang. Nah, dia masa muda tu cinta lah, ada cinta.
Bila dah nikah ada anak 1, 2, 3, 4, cinta hilang. Cik Nasir betul Cik Nasir? Cik Nasir tak berani nak angguk, ada rekaman. Dia hilang cinta selepas anak 4. Sebab apa? Cinta berbunga semula. Bunga-bunga cinta. Apa nyanyi lagu tu? Tak kenal? Bagus tak kenal. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, dia berbunga cinta dengan orang lain pula. Pergi menikah pula seorang lagi, contoh. Tapi hak tu tetap dibuat baik. Tetap bagi nafkah zahir batin, tetap bagi macam biasa. Walaupun cinta sudah hilang. Tu makruh. Makruh lain, cinta lain. Faham aku dulu. Sebab Quran sebut wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah isteri-isteri kamu dengan cara yang baik. Artinya walaupun kamu tak cinta, walaupun kamu benci, tapi buat baik, tetap kena buat baik pada isteri kamu yang kamu tak suka itu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi itulah perlukan kepada kesabaran. Dan kita tak suka nak buat baik itu payah. Tapi bila kita ada kesabaran, kita mampu buat. Nah, walaupun kita tak suka pada seseorang, tapi kita masih melakukan makruf kepada dia, kebaikan kepada dia. Baik, habis untuk yang suami. Jadi dia punya keyword ialah sabar. Nah, keyword untuk suami, sabar. Kita masuk yang kedua. Sebagaimana Islam mewajibkan seseorang suami supaya bersabar di atas kelakuan dan perangai isteri yang tidak disukainya. Islam juga menyuruh si isteri, sama, hak lain lah, isteri ni, dengan suruhan yang sama supaya merelakan suaminya apa yang mungkin berlaku daripadanya sekadar yang termampu serta pandai mengambil hatinya. Di samping itu, Islam mengancam isteri supaya jangan sampai dia dapat tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Isteri hak ni pula, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sama dia kena sabar juga kerana suami. Nasib dia lah, kalau dia pilih macam hak Nabi sebut, fazfar bizatiddin, taribat yadaka, pilih yang komitmen dengan agama, selamat, maka dia selamat. Kalau dia salah pilih suami, maka dia kena sabar banyak-banyak. Dengan kerana suami yang akan jadi apa-apa pun kita tak tahu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, yang boleh suami jenis panas baran, tangan cepat naik, kaki cepat naik, memang kena sabar banyak-banyak lah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, dan dia kena berusaha ketaatan pada suami. Jangan sampai bila dia tidur atau suami dia tidur, suami dia marah dengan dia. Dia kena usaha. Jangan ada menyebabkan suami boleh marah kepada dia. Jangan. Kalau ada, dia masalah. Masalah apa? Masalah nak masuk syurga. Masalah. Baik, tengok hadis dulu. Rasulullah SAW bersabda, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauman lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha saqitun wa akhawani mutasari'ani ay mutakhasimani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Sahih Ibnu Majah dan juga Sahih Ibnu Hibban. Sunan Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Hibban. Maksudnya ada 3 orang yang solat tidak terangkat melebihi batas kepalanya. Ada 3 orang yang tidak terangkat solatnya melebihi batas kepalanya, walaupun hanya sejengkal. Mana solat hak dia buat tak naik atas. Tidak naik atas artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melepasi kepala dia walaupun senyekal. Duduk ke bawah. Mana Allah tak terima solat. Walaupun cukup rukun, cukup syarat, Allah tak terima. Tak lepas daripada kepala walaupun satu jengkal. Siapa? 3 orang. Yang pertama, seorang lelaki yang menjadi imam kepada suatu kumpulan sedang mereka semua membencinya. Kita ada bahas dalam kitab masalah imam dan makmum. Nah, imam kalau majoriti jemaah tak suka dia, kalau dia jadi imam makruh. Makruh, dan solat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Majoriti. Kalau 100 orang, 51 tak suka, tu majoriti. Kalau 50 suka, 50 tak suka, belum majoriti. Itu baru separuh-separuh. Kalau 49 tak suka, 51 suka, tu tak ada masalah. Aku okey.
Jangan majoriti, kita bahas dah. Kerana majoriti yang tak setuju dia jadi imam, maka solat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik dia letak jawatan lagi bagus. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu satu, Allah tak terima solat walaupun melepasi kepala walaupun sedekah. Yang kedua, seorang isteri, difokus pada isteri. Hadis nak cerita pada isteri ni. Seorang isteri yang seronok tidur sedangkan suaminya menyimpan marah terhadapnya. Suami jenis tak apa nak boleh kata kau orang. Dia marah tapi awak tak tahu. Tapi marah. Nah, tak main Facebook tiap malam. Tu yang saya. Nah, tangan duk gini. Dua belah suami duk kelipok. Aku gerak semua. Nak kata tak berani. Kali kata pang balik. Niat bini suami takut bini Maka suami pun tidur dengan seorang dia, tapi dalam hati haram jatuh. Mampu isteri itu. Mampu. Tak ada jalan masuk syurga. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan isteri jangan kalau masa tidur suami dia tidur dalam keadaan marah. Contoh hadis lain, tak ada sebut sini tapi ada hadis dalam kitab lain. Iza da'a ar-rajulu imra'atahu. Dulu pun kita sebut dah. Ada sebelum ni. Ila firashihi falam ta'tihi summa fabata ghadabana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Hadis ni muttafaqun alaih, Bukhari Muslim riwayat. Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, faham lah nak ajak sebab tu kena faham. Yang tu faham sendiri. Saya tak perlu hurai semua benda-benda macam ni. Kecuali hak 18 ke bawah tak apa, tak faham pun tak apa. Falam ta'tihi, tapi isteri tak buat de. Suami dah ajak jom tidur, dia buat de. Nak tengok filem Hindustan tak habis. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, fabata ghadbana 'alaiha, maka suami pun pergi tidur seorang tapi dalam keadaan dia marah pada isteri dia sebab ajak tak nak main. La'anatha al-malaikatu hatta tusbiha, malaikat akan melaknat isteri tadi sehingga waktu subuh. Dia tak boleh. Ni kena jaga. Bila dah jadi suami isteri, aku terima nikah je Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwin RM120 tunai, sah. Tanggung. Dia kena taat sejak daripada terima akad nikah tu. Ketaatan kena tunduk pada suami dia. Dia tak boleh menyebabkan suami dia marah. Kalau marah akan dilaknat oleh malaikat. Inilah tanggungjawab pada isteri yang berat. Suami pun berat. Dia berat bahagian-bahagian nak cari nafkah, nak bagi nafkah. Dia berat waktu tu. Isteri berat dia kena taat pada suami dia. Nabi sebut man sallat khamsaha iza sallat khamsaha. Dia bila perempuan solat 5 waktu dan bila dia puasa bulan Ramadan dan bila dia taat pada suami dia, dia akan masuk syurga. Salah satu hak sebutlah hadis, selain daripada solat 5 waktu, selain daripada puasa Ramadan, dia taat pada suami. Maknanya kalau dia puasa 5 waktu jaga elok, puasa Ramadan jaga elok, semua elok, tapi tak taat pada suami, tak nampak jalan ke syurga. Dia duduk situ. Hak kita sebut sebagai syurga seorang isteri, dia bawah tapak kaki suami. Syurga anak bawah tapak kaki ibu. Walaupun hadis tu ada maudhu' lah, tapi makna dia boleh terima. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, syurga seorang isteri bawah tapak kaki suami. Maka dia nak kena usaha, jangan bagi suami dia terasa hati macam tu. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, itulah kewajipan yang perlu dijaga oleh suami dan juga isteri untuk mengekalkan keharmonian dalam rumah tangga hinggalah ke mati, hinggalah ke syurga. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, saya nak cepat sikit nak habis tajuk ni sebelum kita masuk tajuk baru. Ketika berlaku nusyus dan persengketaan, bila suami tak boleh nak buat macam tadi, bersabar, dan isteri pun tak boleh nak taat pada suami, dia akan jadi inilah nusyus. Dia akan berlaku masalah dalam rumah tangga.
Kalau berlaku sebelah isteri, nama dia nusyuz lah. Kalau berlaku sebelah suami, nama dia khianat, tidak bertanggungjawab. Baik, lantaran lelaki itu tetap menjadi tuan rumah dan berkuasa ke atas kaum keluarga disebabkan hukum pembentukannya, kesediaannya dan kedudukannya di dalam kehidupan, dan lantaran dia telah membayar mas kawin isterinya. Masa menikah, suami bayar mas kawin, kemudian wajib pula ke atasnya mengeluarkan nafkah, kemudian dia bagi nafkah zahir batin dan setiap hari. Maka tidaklah wajar sekali isteri pula mengabaikan ketaatan kepadanya. Sebab apa isteri kena taat? Sebab ni, sebab dia dapat mas kahwin, dia dapat nafkah zahir batin, dia dapat apa hak suami bagi, maka dia kena taat. Itu sebab dia. Sebab itu kalau isteri tak dapat benda tu, dia suami pun tak wajib bagi nafkah kalau dia tak taat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, isteri tiba-tiba dia nak pindah rumah, dia dah rumah kita duduk, nak pergi rumah lain, kita tak bagi, dia pergi juga. Dia pergi neraka tu. Dan suami tak perlu bagi nafkah sebab sudah tidak taat. Dia macam kita sebagai majikan nak bayar gaji pada pekerja, dia kena kerja kita dia. Pancak lah masuk. Tak kerja nak bagi gaji lagu mana? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, samalah suami duk bagi nafkah itu atas ketaatan isteri. Bila isteri sudah tidak taat, tak wajib atas dia bagi nafkah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, isteri yang selalu lawan suami tak wajib bagi dia atas dia nafkah. Hak tadi pun bila suami dia ajak pergi tidur, dia tak mau pergi, nafkah tak wajib bagi, sehinggalah dia kembali taat kepada suami dia. Sebab apa bagi nafkah? Sebab ketaatan. Sebab apa majikan bagi gaji pada pekerja? Sebab kerja dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dan mempersoalkan kekuasaannya kelak akan menimbulkan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga dan akan bergeloralah lautan yang membawa bahtera rumah tangganya, sehingga boleh menyebabkan tenggelam ke dalam lautan yang bergelora itu. Ni sastra sikit lah. Hak ngaji sains minta maaf, dia sastra sikit sini. Hal ini dapat dielakkan sekiranya isteri tetap menganggap suaminya sebagai penguasanya yang tunggal. Itu je jalan dia. Dia kena taat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau masalah berlaku pada suami, dia ada jalan lah. Ni kita tak ngaji lagi jalan itu. Dia ada jalan, boleh minta khulu, contoh. Boleh tuntut fasah. Itu jalan-jalan dia ada. Itu jalan-jalan dia ada. Tapi hak ni, selagi mana suami dia tidak melakukan sesuatu yang bercanggah dengan tanggungjawab sebagai seorang suami, dia tak boleh minta cerai. Dia kena sabar. Apabila suami melihat pada isterinya ada tanda-tanda nusyuz, kalau kita sebagai suami melihat isteri kita ada tanda-tanda nusyuz, derhaka pada suami, iaitu enggan mentaatinya dan cuba melanggar perintahnya. Suami, isteri, sekadar tak bancuh ayat kopi pun sudah dikira nusyuz. Suami nak minum, suruh dia bancuh ayat kopi, dia tak nak bancuh. Dia kata kopi dah ada, ayat panas, kawe, kuku dah ada, bancuh sendiri. Itu sudah dikira nusyuz. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh. Patut dia kena tak payah suruh, buatlah. Suruh ni masalah isteri tak buat kerja. Patut dia suami dia balik rumah, buat lah. Kalau dah jadi adat macam tu lah. Bila balik rumah suami tu nak minum dan sebagainya, dia kena sediakan buat. Kalau suami balik tu memang adat dia tak akan tak minum, dia akan mandi, dia akan solat, dia akan tidur dulu, tak apa. Dia faham lah panggil suami dia macam mana. Jangan tunggu suami suruh baru nak buat, itu pun dah masalah. Dah suruh pula tak nak buat pula, lagi masalah. Baik, itu tanda-tanda seorang isteri dah mula nak nusyuz pada suami dia, kerana dia tidak mentaatinya dan cuba melanggar perintahnya serta gemar mengangkat dirinya. Hak dia semua betul, suami semua tak betul. Maka seboleh-bolehnya hendaklah dia membetulkannya dengan cara yang baik sekadar yang termampu. Suami tu betulkan isteri sekadar dengan cara baik. Tadi lembah lembut tadi, sekadar mana dia mampu. Yang kasar memulakan dengan bicara yang baik, nasihat dan ingatan yang berkesan dan membimbingnya secara bijaksana. Baik, itu hak pertama. Bila kita lihat isteri nak nusyuz, maka yang pertama ialah benar ni kita kena buat nasihat.
Sekiranya cara begini tidak berkesan. Hak ni nak nasihat ni kena mengaji lah. Ambil ulama-ulama sebut apa, Nabi sebut apa, Quran sebut apa, sampaikan pada dia. Mungkin kita tak sampaikan sebelum ni, sebab tu dia jadi macam tu. Nah, kita tadi hadis Nabi sebut gini, bila suami gini, dia engkar, dia tak nak ikut, maka mereka akan laknat dia sampai ke pagi. Hadis sahih. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, nasihat, baca Quran, baca hadis, ambil pendapat-pendapat ulama. Kena buat kerja lah sikit kita ni. Kalau kita tak reti, minta tolong orang reti. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang tahu kalau tak tahu. Dan kita tak reti nak nasihat, suruh orang yang tahu. Siapa yang tahu? Yang hampir, yang rapat dengan isteri lah. Jangan panggil ustaz kita, jangan. Mentang-mentang kita duduk ngaji dengan dia, panggil dia pergi nasihat isteri. Isteri kata, mana boleh, ni rasuah kan. Duduk ngaji dengan dia, panggil dia ustaz. Nah, panggil ustazah. Ustazah hak kenal isteri kita, adik-adik dia dan sebagainya. Hak rapat dengan dia. Hak dia tak rasa dia dizalimi. Nah, kalau panggil geng kita duduk ngaji dengan orang ustaz, kita panggil ustaz tu, pergi nasihat dia. Dia tak boleh terima. Sebab dia tahu suami dia pakat dengan ustaz tu. Geng dia. Panggil ustazah. Nah, pergi nasihat isteri saya sikit, ustazah. Jadi buk mana kepala gerah kepala 2-3 hari ni. Apa ya? Dan kita nak cakap tak pandai. Minta tolong orang yang pandai untuk nasihat isteri kita. Ataupun adik-adik sebelah isteri. Mana tahu adik-adik sebelah isteri ada kaunselor. Bukan janji ustaz, bukan janji ustazah. Hak boleh bagi motivasi. Tak tolong dia. Nasihat. Nah, jangan. Baik, sekiranya cara begini tidak berkesan, nasihat ambil masa tapi nampak tak berubah, maka suami bolehlah memisahkan diri daripada tempat tidurnya. Ini step yang kedua. Langkah yang kedua, tinggalkan tempat tidurnya sebagai suatu usaha untuk membangkitkan naluri kewanitaannya. Semoga dia akan terbimbing dan kembali membetulkan kejernihan hati fikirannya. Tinggal tempat tidur, jangan tinggal rumah. Nanti Cik Nasir pergi mana? Pergi homestay. Berapa hari? Seminggu. Sebab apa? Marah bini. Tak boleh tu. Tinggal tempat tidur dalam rumah tu juga. Dia bilik lain, kita bilik lain. Ataupun dia dalam bilik, kita duduk di luar, di ruang tamu. Atas pusat ruang tamu, sofa. Mana kita tak tidur sekali, tak tak bersama-sama dengan dia. Itu maksud dia hak kedua. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, ambil masa sikit sebagai satu usaha untuk membangkitkan naluri kewanitaannya. Dia bukan boleh lama perempuan. Nah, dia tak boleh lama. Dia 3-4 hari. Sebab itu dalam agama boleh nikah 4 hari. Itu yang saya. Kan boleh 10. 4 hari. Kalau kita nak buat giliran, ni malam ni malam Khamis. Malam Khamis bini nombor 1. Nah, malam Jumaat bini nombor 2. Malam Sabtu bini nombor 3. Malam Ahad bini nombor 4. Lepas tu patah balik. Dia 4 hari lah. Patah balik. Tak apa. Dia okey. Lebih 4 hari jangan keren. Nah, takut cari gigolo. Siap. Sebab tu perempuan bukan boleh tinggal lama. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia ada nafsu dia ada hawa nafsu dia, dan nafsu seksual dia. Dia tinggal lama, dia jadi tak tahu Allah. Nah, tu jadi zina dan sebagainya. Cari makan kat luar, dia panggil. Cari makan di luar. Nah, tinggal tak? Tengok nak jadi terang mana. Baik, jika cara begitu masih belum menyadarkannya, dia tak tahu juga. Mampu biar dia. Barulah suami dibolehkan mengajarnya dengan tangan. Boleh naik tangan. Sambil mengelakkan pukulan yang mencederakan anggota badan. Dia pukul bukan nak bagi, dia bukan nak mencedera, pukul mendidik bagi. Nah, dan menjauhi pukulan di wajahnya. Muka jangan main. Penawar ini penawar dipanggil. Quran sebut ni. Nah, ni Quran sebut, nanti kita akan baca ayat dia. Muka surat 3-5 lah kali. Ini bukan daripada Nabi, daripada Allah sendiri yang mencipta kita. Penawar ini kadang-kala berguna kepada setengah wanita dan di setengah-setengah hal dan keadaan dengan batasan yang tertentu pula, iaitu tidaklah sampai melampaui batas. Pengertian pukulan itu tidaklah menggunakan kayu. Kayu jangan guna, dia akan melukakan kulit kayu ni. Atau rotan juga jangan, dia luka kulit. Rotan atas baju tak apa, rotan di kulit rosak kulit.
Baik, atau rotan yang kasar tetapi daripada jenis apa yang pernah dinyatakan Rasulullah SAW kepada seorang pembantunya ketika pembantu itu membuat baginda SAW marah ketika membuat suatu kerja, maka sabda Nabi SAW, laulal qisasu yaumal qiyamah la auja'tuka bihadzal siwak. Maksudnya seandainya tiada qisas, ini pembalasan nanti di hari kiamat, tentu akan aku sakitimu dengan kayu siwak ini. Aku katukmu kayu siwak. Kayu siwaknya tu lah. Ada rosok giginya. Nabi kata kalau tidak ada kisah. Nah, lagi kita ada kisah. Maksud dia apa kita buat orang boleh balas balik. Kita pang bagi, dia boleh pang kita sekali. Tu pang apa dia? Pang kali. Dia pang kali. Itu kisah. Kita sepak dia sekali, kita balas sekali. Itu kisah. Nah, boleh buat. Orang jentik telinga kita sekali, kita balas jentik sekali. Kisah boleh buat. Kalau kita nak balas lah. Kalau kita nak sabar, itu lebih baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dan kita maafkan dia. Kalau kita tak maafkan dia, esok di akhirat kita pukul dia balik. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam mana binatang kambing yang bertanduk, yang sering menanduk kambing yang tidak ada tanduk atas dunia, kambing yang tak ada tanduk tak boleh nak balas. Nanti di akhirat Allah akan hidupkan kambing ini dan suruh yang tidak bertanduk, akhirat esok dia ada tanduk, tanduk balik kambing hak bertanduk di sana. Itu kisah. Nabi sebut kalau tidak ada pembalasan di akhirat kisah, aku akan ketuk kamu dengan kayu siwak ini. Menyantut. Makna kalau nak buat pun sekadar kayu siwak tu okey lah. Nah, ataupun berus gigi okey lah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati. Tapi ulama-ulama kita lebih berlembut. Ulama-ulama tersebut dalam kitab-kitab mereka ambil perca-perca kain saja. Lebih-lebihan kain hak isteri kita buat baju tu mesti ada lebihan. Ambil yang tu kita tarik kumpul-kumpul, kita balut, kita ikat simpul, jadi 2-3 simpul, katok belakang dia. Tu je. Tak rasa apa. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, sebab pukul bukan untuk mencedera, tapi pukul tu sebenarnya pukul hati, bukan pukul tubuh, pukul hati. Suami bila dipukul isteri, terasa sampai dalam hati. Sebab dia pada menikah dulu tak pernah dia pukul isteri, tiba-tiba hari ni pukul isteri, dia akan rasa lain. Mungkin akan ada keinsafan. Sebab apa, suami aku dulu nikah dah 20 tahun tak pernah pukul aku, tiba-tiba hari ni dia pukul aku. Dia akan timbul keinsafan untuk minta maaf kalau ada. Itu harapan sebenarnya, untuk dia kembali minta maaf dan kembali taat pada suami. Baik, itu yang ketiga. Step yang akhir lah. Nah, yang ni pun tengok ulama kata apa. Tengok hadis dulu. Nabi SAW sendiri telah menyangkal orang yang suka memukul-mukul dalam sabdanya. Ala ma yadribu ahadukum imra'atahu darbal abdi wa la'allahu an yujami'aha fi akhiril yawm. Maksudnya apa sebabnya seorang kamu suka memukul isterinya seperti memukul seorang hamba, kemudian kemungkinan sekali nanti dia akan menyetubuhinya pula di malam hari. Siang hari hang pukul dia, malam hang setubuh dia. Dalam duk keduh yang nasi pompang anak 5. Itu masalah. Tuan-tuan dan muslimat, Nabi kita tak boleh fikir. Kamu dah pukul dia, marah dia, malam kamu nak ke dia. Macam tu. Tak eloklah macam tu. Tak payah pukul. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan khusus kepada orang-orang yang memang suka memukul-mukul isteri. Mereka dengan berkata, la tajiduna ulaika khiyarukum. Maksudnya kamu tidak menemui mereka itu dalam kumpulan orang-orang terbaik di antara kamu. Suami yang suka pukul isteri tidak termasuk kategori manusia baik. Nah, tidak termasuk kategori itu. Nabi kata manusia terbaik ialah yang terbaik dengan isteri dia. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik dengan isteri-isteri aku. Nabi tak pernah angkat tangan. Tidak ada seorang isteri yang Nabi pukul dengan tangan dia. Bukan kata isteri, hamba dia pun dia tak pernah pukul dengan tangan dia. Itu Nabi. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata ketika menerangkan maksud daripada hadis bahawa orang-orang yang baik itu tidak suka memukul isterinya, iaitu ini adalah suatu dalil yang kuat bahawa memukul isteri itu dibolehkan secara keseluruhannya, dan asas yang membolehkan memukul itu hanyalah untuk mengajar isteri apabila mendapati daripadanya suatu kelakuan yang tidak disukai oleh suami berdasarkan si isteri mentaati suaminya. Tetapi dia jika cukup dengan mengancam,
Pukul tu bukan pilihan utama lah. Kalau kita setakat ancam atau mengherdik, dah dia boleh berubah, pakai itu sudah, tak payahlah pukul. Maka yang demikian itulah yang lebih utama. Tegasnya, apa sahaja perbuatan yang boleh mengurangkan ketaatan isteri kepada suaminya dengan memukul, hendaklah dicubanya terlebih dahulu. Sebelum pukul tu, cuba hak lain dulu. Memandangkan tindakan memukul itu akan membawa kepada bahaya yang lebih besar, iaitu timbulnya rasa kebencian dan tidak kesepahaman dalam pergaulan sehari-hari di antara suami dengan isteri, padahal perkahwinan itu menghendaki adanya rasa kemesraan di antara keduanya, melainkan pada hal-hal yang ada hubungannya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada hadis lagi itu tuan-tuan baca sendirilah, lebih kurang saja cerita Nabi tak pukul orang. Dan ayat Quran menceritakan step-step tadilah. Kalau isteri kita derhaka, maka yang pertama ialah fa'izuhunna, nasihat. Kalau tak nasihat, tak berlaku juga, tak boleh ubah dia. Wahjuruhunna, tinggal tempat tidur. Itu nombor 2. Dan kalau tak boleh juga, wadribuhunna, pukullah mereka untuk mendidik. 3 step ini disebut dalam Quran bagi seorang suami yang mengetahui isteri dia nusyus kepada dia. Maka buatlah 3 benda tu. 3 benda tu buat tak jadi juga. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kalau 3 step yang kita buat tak jadi juga, dia tak berubah, maka pilih seorang daripada pihak isteri kita, kaum keluarga dia, orang yang boleh bagi nasihat, yang boleh kira. Kemudian pihak kita, bagi hakim, suruh mereka bincang. Dua pihak ni berbincang, keluarga kita dan keluarga perempuan berbincang macam kita nak nikah dulu, agak-agak nak diteruskan ataupun nak ditamatkan perkahwinan. Jika perbincangan itu berakhir dengan dua keluarga setujulah, nampak gaya anak menantu kita ni tak jadi apa lah, tak boleh nak teruskan kehidupan, maka nasihatkan pada suami, bolehlah menceraikan dia. Bukan senang, bukan cerai ni pakai cerai teruh dah, dia step by step. Itulah Islam cukup indah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab cerai adalah abghadul halal indallah at-talaq. Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah cerai. Oleh kerana itu nak sampai kepada cerai, dia ada step by step dia lah. Bermakna Islam memang tak nak kita bercerai. Oleh kerana itu dia akan masuk tajuk permasalahan talak ataupun permasalahan cerai. InsyaAllah kita akan baca selepas daripada ini. Selepas daripada itu bila saya akan isytiharkan bila. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, bagi yang tak hadir 2 minggu lepas, minggu pertama, saya dah isytiharkan kuliah saya ialah pada minggu pertama dan minggu ketiga. Hari Rabu minggu pertama dan minggu ketiga. Bukan saya isytihar, ini isytihar daripada AJK Masjid. Dan saya tidak terlibat dengan perintiharan ini. Jadi disiarkan saya kuliah saya minggu 1 dan minggu ketiga hari Rabu, dan kalau ada minggu kelima maka diambil minggu kelima. Jadi 3 kali. 1, 2 dan 5 kalau ada 5. Dan saya sebut pada minggu pertama, minggu 1 kita akan baca kitab Masalah Imam dan Makmum. Minggu ketiga kita akan baca kitab Halal wal Haram. Minggu kelima atas pilihan nak baca apa. Baik, itu yang saya isytihar pada 2 minggu lepas. 2 minggu lepas menang minggu pertama, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, selepas daripada itu saya melihat semula. Saya sendiri, yang ini tidak ada kaitan dengan siapa-siapa. Dan saya mengemas kini semula jadual saya. Setelah dikemas kini, saya hanya boleh terima 1 sahaja kuliah di sini. Maknanya yang saya terima hak malam ni lah. Rabu minggu yang ketiga. Ni hari ni Rabu minggu ketiga. Bermakna kuliah di sini akan jadi kuliah bulanan. Sebulan sekali sahaja. Rabu minggu ketiga. Tidak ada minggu pertama dan tidak ada minggu yang kelima. Itu yang saya boleh buat, yang saya boleh bagi kepada tuan-tuan untuk sini Rabu minggu ketiga. Ingat, mudahan bulanan. Kitab apa kita guna? Kitab ni. Sebab banyak sahabat-sahabat minta kitab ni sebab dia tebal. Dia baru separuh, takut tak habis. Jadi kita akan guna kitab Al-Halal wal Haram fil Islam.
setiap minggu ketiga Rabu setiap bulan lah, guna kuliah bulanan. Nah, itu sampaikan pada sahabat-sahabat kita yang ikuti kuliah kita lah, sampaikan insyaAllah. Jadi untuk malam ni sampai pukul 9 dah, saya tak ada masa untuk jawab soalan. Kalau saya rajin, saya type, saya akan hantar balik jawapan kepada tuan-tuan yang hantar soalan pada saya insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, saya minta maaf banyak-banyak. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.